Beralih ke perkembangan Dewan Rakyat, Ahli Parlimen dinasihatkan tidak sesekali menyalahguna kekebalan dan perlu bertanggungjawab ke atas segala kenyataan yang disuarakan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Azalina Osman Said, kekebalan setiap Ahli Parlimen tertakluk kepada 4 perkara seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Di bawah perkara 63, ahli-ahli parlimen tidak dibenarkan bercakap atau bertindak sesuka hati sehingga mencemar nama baik dan prestij Dewan Rakyat. Setiap ahli parlimen perlu berpegang kepada integriti berdasarkan prinsip aku janji di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972. Tambah Datuk Seri Azalina, barisan pembangkang juga tidak perlu melatah apabila pihak polis mahu menyiasat setiap ahli parlimen di bawah akta tersebut atau mana-mana akta lain. Tindakan dan siasatan polis dibuat berdasarkan laporan yang diterima. Mengulas isu sama, Ketua Penerangan UMNO Tan Sri Anwar Musa pula berkata setiap ahli parlimen perlu memahami peraturan dalam Dewan Rakyat termasuk imuniti yang diberikan. Ini kerana imuniti setiap ahli parlimen bukan kekebalan penuh tetapi terhad dan tertakluk kepada undang-undang. Under present peraturan, what do we do? Bila ada seseorang melaporkan sesuatu, what do we do? We just keep quiet? Therefore, you must investigate. Bila benda disiasat, tak usahlah macam dah nak kiamat. Proses tu kena berjalan. Dan janganlah kita pula menghina kerja polis. Kerja polis menyiasat, dia tak boleh menghukum. Paling utama, tugas polis membuat siasatan perlu dihormati semua pihak. Laporan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PSC berhubung perkhidmatan Wan Bestarinet di bawah Kementerian Pendidikan. PSC memutuskan supaya Jabatan Audit Negara JAN melakukan audit susulan secara menyeluruh berhubung sama ada perkara-perkara yang dibangkitkan JAN dibuat ratifikasi. Ini kerana terdapat banyak perbelanjaan kerajaan yang meragukan. Dalam satu kenyataan, pengerusi PSC Datuk Seri Hassan Arifin juga mahu JAN melaksanakan kajian keberkesanan terhadap pelaksanaan projek Wan Bestarinet. Selain itu, JAN turut diminta meneliti semula dokumen perjanjian kontrak Wan Bestarinet bagi memastikan kepentingan kerajaan dilindungi. Susulan itu, PSC akan melakukan lawatan ke sekolah-sekolah bandar dan luar bandar. PSC telah mengadakan prosiding mengenai isu berkenaan sebanyak 3 kali iaitu 17 Mac 2015, 8 April 2015 dan 16 Jun 2016. Berdasarkan prosiding berkenaan, PSC membuat rumusan bahawa isu yang berbangkit adalah berpunca daripada kelemahan pengurusan kontrak. Antara isu yang diteliti adalah penyambungan internet ke 4,176 tapak pengguna lewat disiapkan, antaranya 12 hingga 439 hari dari tempoh pelaksanaan yang ditetapkan. Harga sewaan RM1,000 setahun bagi setiap tapak Wan Bestarinet Receiver Integrated System Wan BRIS di seluruh negara juga adalah tidak munasabah. Projek Wan Bestarinet adalah untuk tempoh 15 tahun berjumlah RM4 bilion secara keseluruhannya. Punca insiden kereta api tergelincir yang membawa 40 unit gerabak simen kosong berhampiran Batu Gajah akan diketahui sebaik siasatan selama 14 hari selesai. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Abdul Aziz Kaprawi berkata langkah penyelenggaraan dan pemeriksaan infrastruktur yang sewajarnya akan diambil supaya kejadian sama tidak berulang. Kejadian tergelincir ini memang jarang berlaku. Di Batu Gajah ini, dianya telah mengikut SOP kerana dalam dia nak masuk ke siding ke tempat penyelenggaraan, dianya mengikut SOP seperti biasa. Sebab itu kita sedang sama ada ianya berlaku kerana kelemahan teknikal ataupun kecuaian manusia. Beliau menjawab soalan tambahan Wakil BN Bagan Serai Dr. Nur Azmi Ghazali ketika sesi waktu pertanyaan Menteri MQT. Insiden berkenaan telah menjejaskan laluan kereta api tren elektrik ETS pada Jumaat lepas.
Terdahulu, beliau memberitahu untuk mencari punca insiden tersebut, KTMB menubuhkan jawatan kuasa dalaman pada 29 Oktober. Sebagai penyelesaian jangka pendek, 36 bas digunakan untuk memindahkan penumpang perkhidmatan ETS bagi laluan Kampar Ipoh Kampar.